Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini iaitu saya nak baca tafsir daripada surah Al-Maidah ayat 1 sehingga ayat 4 berhubung dengan masalah makan minum ni lah. Jadi sebelum daripada nak baca atau nak mengajar tentang masalah halal haram ni, lebih dulu nak tahniah kepada muslimin muslimat yang dapat puasa Ashura dan dapat puasa Tasu'a kemarin, kerana insya-Allah Tuhan akan ampun dosa yang telah lepas. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ahtasibu 'ala Allah annahu yukaffiru as-sanatal madiyah. Jadi Nabi kata, aku tak percaya bahawa Tuhan ampun dosa yang telah lepas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ana ahaqqu bi Musa minal yahud, atau kama qal, aku lebih berhak dengan Nabi Musa daripada orang Yahudi lagi, kerana kita beriman kepada Nabi Musa kerana munasabah hari Ashura, iaitu hari yang Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihissalam daripada tentera Fir'aun, dan Allah Ta'ala mentenggelamkan Fir'aun dalam laut. Dan banyak lagi lah peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Ashura. Dan Nabi SAW dah sebut dalam hadis yang lain pula, in baqitu atau in ish, kalaulah aku hidup fil qabili, di tahun depan, la asumanna tasi'a, aku akan puasa hari ke-9. Sebab itulah disunatkan kita puasa hari Tasu'a, hari 9 dan hari Ashura. Dan boleh juga kita nak puasa Ashura, lepas tu pula kita nak puasa pula esok hari ke-11. Dan Nabi takhaliful Yahud, hendaklah kita jangan berserupa orang Yahudi. Mereka puasa sehari, kita puasa 2. Jadi alhamdulillah dah, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Huda channel ininya saya akan baca tafsir ni lebih kurang, kemudian akan buka soalan, dah akan buka soalan lepas daripada kecek 40 minit, insya-Allah kita akan buka soalan lah sehingga seterusnya lah. Dan tak lupa juga siapa yang nak bantu, nak tolong Al-Huda channel, kerana masih perlu kepada alat-alat lagi, boleh salur dalam banci tanakan tanacat iaitu 347-094-229, iaitu nama Baba Suh Bampo. Jadi alhamdulillah, kita sama-sama berkongsi insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Apa arti orang yang beriman? Iaitu orang yang percaya kepada Allah, orang yang ikrar, mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa mereka percaya bahawa Tuhan yang disembah, yang mereka sembah ialah Tuhan yang menciptakan mereka sendiri, dan Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang buat semua makhluk ni. Dan mereka mengaku, kata mereka mengaku bahawa Allah itu ialah Tuhan mereka. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, itu orang yang berkata Tuhan kami itu ialah Allah. Kita yakin dan kita percaya situ, kita ni orang panggil orang beriman kepada Allah. Aufu bil uqud, penuhi serta perjanjian. Tuhan suruh kita sempurna janji. Tak kira kita janji nak bayar hutang, tak kira janji nak menikah contohnya, tak kira lah kita nak janji nak beli, tak kira lah kita nak janji kita nazar, kita janji dengan Tuhan, tak kira lah kita berjanji nak dengan nak berjumpa, nak pergi ziarah, nak apa semua tu orang panggil wu'ud atau janji atau al-uqud, akad-akad. Sebab itulah al-uqud di sini iaitu maksud dengan uqud sana itu iaitu segala perintah-perintah Allah dan janji-janji di antara kita dengan manusia, seperti amanah-amanah semualah. Orang panggil akad. Uqud ni iaitu janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil uqud juga ahkam at-takalif syar'iyyah. Tuhan semua sana. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah, kita sebut apa tadi? Iaitu wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita ni sebenarnya kita janji dengan Tuhan pada masa dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu bi rabbikum, adakah tidak aku Tuhan kamu? Qalu bala. Mereka itu berkata, ya, ialah kamu adalah Tuhan kami. Sebab itulah kita ni telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya iaitu apabila kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah, makna kata kita berjanji dengan Tuhan.
kata kita nak turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berjanji dengan Tuhan dan kita mengaku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Tuhan perintah supaya sampaikan hukum-hukum kepada kita, maka itu adalah janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita janji, maka Tuhan kata aufu bil uqud, hendaklah kamu sempurnakan janji-janji kamu. Hendaklah kita buat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ni orang hak menyalahi janji. Dan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ayatul munafiqin thalathah, tanda-tanda munafik. Orang munafik ni dia banyak dusta, banyak bohong. Wallahu ya'lam innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tuhan saksi. Kata orang munafik ni banyak orang bohong. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Banyak bohong sebab tu ayatul munafiqin thalathah, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertamanya idza haddatsa kadzaba, apabila dia kecek dia bohong. Wa idza tu'mina kha, apabila dia diamanah dia juga dia khianat. Waktu pula wa idza tu'mina kha, waktu pula wa idza wa'ada akhlafa, apabila janji dia menyalahi janji. Sebab tu di antara sifat orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang sempurna janji. Tuhan sebut walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang kepada amanah-amanah mereka itu, janji-janji mereka itu ra'un. Mereka itu pelihara, mereka itu jaga, mereka itu tunai. Sebab itulah Tuhan sebut sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman kepada Allah, aufu bil uqud, hendaklah kamu sempurnakan janji. Tuhan kata uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum, dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya. Jadi Tuhan sebutnya iaitu dihalalkan bagi kamu makan binatang-binatang ternak. Binatang ternak ni iaitu binatang pera. Binatang pera bahasa saya panggil sat liang, binatang pera. Binatang pera ni dia tak makan karau. Sebab itulah bahimatul an'am Tuhan halal supaya kita boleh buat jadi makan ni hak setiap hari untuk kita. Bahimatul an'am. Tuhan sebut huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tuhan yang jadikan untuk kita bagai hak dalam bumi saat itu semua untuk kita. Sebab dia sebut sini illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang akan dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Jadi saya ingin berkongsilah dengan muslimin, muslimat yang ikut Al-Huda channel ni. Jadi masalah halal haram ni penting. Banyak orang tak peduli. Kita duk tengok hari ni banyak tak ada patai ha makan ha minum. Kadang-kadang saat ni kita makan kita makan ahan tak leh lah, tapi lauk hak kita makan saat ni tu ahan tak leh. Masuk kedai Malaysia makan ahan tak leh. Ni makna kata cuba kita fikir molek dah. Sungguh pun kata makan ni asal tu dia halal, serupa dengan ikan, serupa dengan sutong, serupa dengan kepoh, serupa dengan apa semua. Tapi
kita sikoh ke, kita percaya ke kepada orang bukan Islam saat ni, sedangkan tak ada laisa, nah tidak ada, nah apa ni, ba'dal kufur illa syarr, tidak ada selepas ada kufur melainkan kejahatan lah. Orang yang bukan Islam ni, dia boleh, nah dia nak makan apa sahaja, ya lepas tu dia nak buat apa sahaja boleh. Dan kita berharaplah kepada orang-orang Islam kita semua ni kena patah dan makan sos ni. Sebab itulah Ibn Taymiyah ada sebut, dia kata at-ta'am yukhalitul badana, makan saat ni tu dia bercampur dengan tubuh, wa yumazihuh, dia bercampur, dia sedaging, wa yambutu minhu, dan dia tumbuh daripada makanan saat ni, wa yasiru maddatan, dia jadi isi, nah wa unsurallah, dan jadi isi, jadi benda lah. Fa idza kana khabithan, apabila adalah makanan itu keji, saral badanu khabithan, jadilah makanan, jadilah tubuh ni keji. Dia kata fayastaujibun nar, maka bila keji saat ni tentu kena api neraka, wal iyadzabillah. Sebab Nabi SAW sabda, Nabi kata kullu jismin, tiap-tiap tubuh, nabata min suhtin, hak yang tumbuh dah berisi jadi, dah tiap-tiap isi tubuh hak yang jadi daripada benda haram, fannaru aula bih, maka api lebih apa ni, lebih aula dengannya. Jadi makan ni muslimin muslimat, banyak orang kita tak patah nak royak situ ialah. Ada kadang pergi masuk makan air batu, tak apalah air batu. Nah, lepas tu tak ada halal. Lepas tu halal saat ni tu kita nak tahu di mana kata halal. Ya halal ni kalau hak kedai bukan hak orang Islam saat ni tu pun ada halal kadang-kadang, tapi kena tengoklah halal hak yang diakui oleh pihak yang bertanggungjawab. Contohnya ada halal hak jula, dah tak ada halal hak kemakan Islam yang betul Thai. Hak tu insya-Allah ada siqah, ada kepercayaan lah. Adapun hak kita duk tengok dengan sebab kita kata tak apa, moga tak ada bahan tali ni, kita tak tahu kata bahaya dia buh minyak lah, kakah lah, semua saat ni tu boleh masuk gelatin belaka. Kalau kira boleh masuk gelatin. Jadi bila benda-benda ni masuk gelatin, walaupun sikit, maka haram juga. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Tuhan sebut, iaitu Nabi kata aku, kata oleh Muhammad, aku tak dapat pada barang hak diwahyukan kepada aku, hak yang haram malaikat, benda bangkai, darah, hak ditumpah, atau lahmu khinzir, atau daging babi. Sebab tu tak kira sikit, tak kira banyak, semua tu haram belaka. Tu hasbu uhillat lakum bahimatul an'am. Cuma kok nak halal saat ni tu kena sembelih. Kita nak kena sembelih orang panggil. Kalau tak sembelih saat ni tu tak halal. Sebab tu apa dia nak sembelih lah nak makan hak halal saat ni. Apa ni nak sembelih saat ni tu iaitu syarat-syarat dalam masalah nak sembelih dalam hukum Islam saat ni tu, dalam mazhab Syafi'i ni kena putuh halqum dengan al-mari, iaitu lekung untuk lubang nyamuk kena putuh sungguh. Yang keduanya iaitu al-mari, iaitu tempat lalu makanan saat ni. Jadi kena putuh sungguh. Kena putuh. Biar keputuh sungguh. Kalaulah ada sebut bersalidinyo yang orang panggil, tak ada putuh, bersalidinyo saja, maka pada ketika tu pun tak boleh makan dah. Lah tu tak boleh makan dah. Kalaulah putus saat itu,
apa ni, kalau tak butuh maka tak boleh makan, walaupun sikit sekalipun tak boleh makan. Nah, lah itulah. Jadi kalau kira kok, nah kita kena ertilah benda-benda lah ni. Nah, jadi bukan banyak orang yang tak ada orang panggil tak ada sungguh. Tak ada betul orang panggil. Tak ada betul. Lepas tu pula tak rasa takut. Makan ke apa boleh makan belakang, tak kena gitu dah. Sebab itulah kita nak kena jagalah lebih kurangnya. Sebab tu Tuhan sebut uhillat lakum bahimatul an'am, nate ternak, nate sat liam, nate pego. Illa ma yutla alaikum, malaikat bagai hak dibacakan di atas kamu, ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Ya tak halal binatang-binatang ternak dan sebagainya itu, tidak pula berarti kamu boleh menghalalkan perburuan itu ketika kamu dalam keadaan berihram. Orang hak ihram saat itu tak boleh. Tu walaupun halal tapi nak bunuh, nak gapo semua saat ini sembelih, nak igat apa tak boleh. Innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah Taala menetapkan hukum apa yang Ia kehendaki. Jadi sinilah kita nak ayat gapo sini. Nak ayat kita orang Islam ni kena kita tahulah dah benda hak haram halal ni. Kadang-kadang orang hak ni tu buat mudah-mudah. Makan, minum saat itu buat mudah-mudah. Walaupun kita nampak atas tak ada campur bahan, sebenarnya kita kena jaga benda ni. Dan benda ni Tuhan suruh sebut ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ard. Hendaklah makan barang hak ada di muka bumi itu halalan thayyiba. Hak halalan thayyib, halal yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan turut langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu nak jadi seteru bagi kamu. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah. Dan mengenai bulan-bulan yang dihormati, dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk kurban. Jadi sininya iaitu Tuhan sebutnya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu ingat halal. Jangan kamu ingat halal tu membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah. Jangan menghalalkan syiar-syiar Allah, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Kena beringat benda-benda hak Tuhan. Hak Tuhan suruh ni kita kena beringat orang panggil, dan tanda-tanda di atas kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni kita kena beringat. Zalika wa man yu'azzim sya'air Allah. Demikian itu mereka yang membesarkan syiar Allah tu, fa innaha min taqwal qulub, maka itu tanda dia ada hati takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu syiar Tuhan, masalah halal haram ni kita nak beza kita di antara orang bukan Islam dengan orang Islam, masalah halal haram. Masalah halal haram, masalah makan ni. Jadi tengok orang bukan Islam makan belaka, makan katak, makan jeking, makan ular. Makan binatang-binatang yang tak patut makan, kemar kita tengok makan juga. Dan tanda kita orang beriman kepada Allah ni, iaitu orang hak jaga benda-benda pasal ni dah. Tak ada makan ikut dah ke apa. Ni orang beriman kepada Allah, orang hak percaya kepada Allah tu sifatnya lah tu. Dia jaga. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu makan min tayyibati ma razaqnakum, daripada barang hak kami benda hak yang elok, hak kami rezeki kepada kamu, washkuru lillah, dan hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita makan barang orang lain, insya-Allah
kita akan jadi molek. Sebab tu ada orang buat kajian, kalau makan benda-benda besing, bewok misal, makan benda besing buah-buah tu nak jadi buah. Orang makan benda-benda keji nak jadi keji. Nak jadi keji. Benda ni anak-anak kita kena jaga. Anak nak beli ikut nampak anak-anak gapo tu kita beli belaka. Bukanlah tu. Anak berani beli, nak kata beli, tengok halal tak ada, kena ajar anak kecil-kecil lagi. Kena royak. Hak ni hak tak ada halal, tak boleh makan. Kena. Tuhan sebut. Tuhan sebut ya Yohanes, kulu. Hendaklah kamu makan mimma fil ardi halalan tayyiban. Daripada bagi hak dalam muka bumi itu halalan tayyiban. Bagi hak halal hak yang baik. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Sebab tu kita kena royak ke anak. Banyak setengah kat ni tu ikut anak nak makan apa beli belaka. Orang jual pula. Saya nak usah lah muslimin muslimat. Orang-orang ada jual kat ni. Nak butung, nak laba, nak gapo. Tak manfaat tu banyak dah kita tengok. Duk beli bagai tepung tak manfaat. Banyak habis cakap dah. Lepas tu tak ada halal pula. Benda tu benda tak manfaat. Lepas tu pula tak halal pula. Allahu Akbar. Kalau kita tak jaga, pia nak jaga. Orang duduk beli tu sama. Anak kita juga. Pia duduk pergi beli kedai tu. Orang buka kedai, buka kapung. Kat tepi tu orang hia saja. Kalau tak ada orang hia pun adik-beradik dia saja. Ada adik-beradik dia orang sekapung dia. Pak siapa ada beli? Adik-beradik dia, orang-orang dia. Kita niat nak untung semata orang panggil. Kadang-kadang niat nak untung semata. Nak labah mata Allah. Kita kena kira juga bagai pasal ni. Nak labah tak apa, boleh labah. Boleh labah. Kena kira manfaat. Tayyibat, bagi tayyibat tu bagi hak manfaat. Bagi tayyibat itu bagi hak manfaat. Ada pun budak nak makan air tu, kadang-kadang ya orang ni dia nak jual ni dia buat macam-macam. Kalau yut dalam dia nak wilaku saat ni tu, dia buat macam-macam. Kadang buat buh. Budak dia suka ke apa? Dia buat rupa boya, buat rupa ular, buat rupa air dalam kikir-kikir makan. Air tu air kapur. Tak ada manfaat sikit pun. Posakan dengan air jual. Lepas tu jual sarung tu je lah. Lepas dia makan anak kita. Lepas kata makan lama-lama hak ni tu, makan benda yang tak baik, akhir sekalinya anak kita tu jadi. Bila isi tubuh dia saat ni tu jadi pada benda yang tak baik, maka pada ketika tu anak kita jadi buah. Anak kita saat ni tu jadi buah. Anak kita tak sengaji. Kadang-kadang kita awak tak sengaji saat ni tu, mari jumpa tok guru tanya, kena anak kita malah. Tanya pula kena anak kita saat ni tu jadi bad ni. Tak ada tengok kena hak mula-mula sekali. Hajar tu kita tengok kedak tekah dia makan. Lepas tu bukan hak tu saja. Masak halal haram ni bukan masalah benda tu saja. Kasbun haram ada pula, iaitu usaha hak haram. Usaha benda hak usaha boleh witikan sendai ma sabsin. Bagai hak boleh kita saat ni tu boleh melalui benda yang haram contohnya. Maka hak tu buat jadi akhlak buruk, perangai tak molek anak kita, lawan kita, kadang-kadang makan bagai haram. Lawan kita, lepas tu pula anak kita saat itu benci ke kita, anak kita deraka pada kita. Kerana sakut paut belaka. Sebab itulah. Kalaulah kita turut perintah Allah, turut cara hak Tuhan beri kita ni. Tuhan suruh makan hak halal. Dan kita duduk sama-sama. Orang Islam saat ni kita buat baik. Dan kita turutlah apa Tuhan suruh. InsyaAllah semua saat ni tu akan kita saat itu seni. Kita kena yakin benda ni. Kena yakin. Akan seni lah mana. Tuhan akan seni bila kita turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Tengok apa ni Sayyidina Luqman dan wasiat kepada anak dia. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Tengok dia wasiat gapo? Cara nak ajar anak.
Boleh kita buat kaji dalam surah Luqman royak secara sempurna dah gapo hak kena buat laksud dalam nak hajar anak sani pertama kena jadi orang percaya kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik dengan Allah itu adalah dosa yang besar dan satu kezaliman yang besar teruk sekali dah, kerana laisa syai' ba'da al-kufr illa syarr. Nah, tidak ada sesuatu selepas dah kufur tu mereka jahat, benda tak boleh aja dah. Dan kerana bila kufur ni boleh buat belaka dah. Sebab itulah dia pesannya inna syirka la zulmun azim wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkurli waliwalidayka ilayal masir. Lepas tu Tuhan wasiat kan? Tuhan kata kami wasiat kepada manusia saat itu dengan dua ibu bapa. Kita ni nak wi anak saat itu molek dengan kita, wi anak saat itu molek dengan kita ke apa semua. Nah, cuba kita tengok kita syarat hak mula-mula sekali nak wi anak kita saat ni jadi molek. Nah, hak sebutnya la tusyrik billah wa huwa ya'idhuhu ya bunay. Nah, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Mula-mula sekali jangan syirik dengan Tuhan. Nak jadi orang beriman pada Allah. Lepas tu pula jangan orang hak nak makan hak apa semua. Lepas tu kita ni muslimin muslimat, anak kita cuci, anak kita bersih, ya tu baik mari anak tu ya molek. Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah fa abawah yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Mula-mula budak tu baik molek. Kita duduk suak mulut dia. Nah, bagi hak arai, bagi hak cemar, bagi hak kotor. Maka akhir sekalinya anak tu besar ni tu lakah kita. Nah, faham? Ya, orang panggil desa papia sungguh Pak. Nah, malah nak cari air tawar, kadang-kadang nak cari air tawar. Nah, anak walah dawe, anak saat ni tu tak ngaji. Walah dawe anak saat ni tu ngisak. Walah dawe anak makan ketong. Walah dawe anak kita saat ni tu tak turut kita, klik gelak, klik malam. Kita tak ada fikir kata hak asal mari mana. Hak asal sekali ni mari masalah makan. Nah, tu pula masalah kita tu sendiri pula duk cari kasbun haram, duk cari usaha yang haram. Nah, witikan hak boleh saat ni. Tengok banyak orang tanya hukum saya. Nah, kadang-kadang kerja tadakar riba contohnya. Semua saat ni kasbun haram, boleh melalui benda-benda yang haram. Lepas tu pula kadang-kadang hidup kerja apa ni buka ku duit ku gapo yang tidak turut cara Islam saat ni tu, maka benda-benda gitu tu boleh melalui kasbun haram. Sebab tu banyak degil kadang-kadang kerah kadang-kadang kadang-kadang lama dah isi benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tak boleh. Sebab tu bila kita hajar dia, kita uya makan benda molek, dia akan jadi molek. Tuhan buat syiat dah. Nawi kita tengok nate ternak ke supaya lembu contohnya. Lembu ni molek dia berjuru ke bagi. Tak ada duk mengamuk, tak ada supaya harimau dia. Kerana sebab tu orang makan daging lembu tak apa. Tapi kalau makan babi saat ni tu dia sodok makan benda keji, makan makan apa cemar. Jadi orang yang makan babi ni boleh makan belakang lepas tu kerana babi ni bagi cemar. Bagi cemar. Lepas tu pula kalau kita makan kambing contohnya, kambing sepatu juga dia jenis binatang mulia bagi. Bahimatul an'am. Binatang ternak, binatang mulia. Binatang hak tak ada makan karut, tak ada makan apa. Masalah hak dia mau lepas gitu makan hak lagi kebun repat lain, tapi dia tak ada makan benda yang makan upuk, yang makan gapo, dia tak makan benda macam-macam. Dia makan upuk, yang makan apa gitu. Dia tak makan najis, benda najis. Dah tu. Sebab tu kita ni nak kena jaga benda-benda gini lah, insya-Allah barulah kita saat itu selamat. Itulah mana ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah wala asy-syahral haram wala al-hadiya wala al-qala'id wala aminal baitul haram yabtaguna fadlan min rabbihim ridwana.
Ayat tu tak apalah tu sakup paut dengan haji. Nanti kita tengok bawah lagi wa ta'awanul birri wat taqwa. Tuhan suruhnya iaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kita ta'awun, kena tolong di atas kebaikan. Nah, ana tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Kerana apa? Kerana hak nak buat albir tu apa? Sebab tu saya nak tengok ayat Quran. Nah, agama kalau nak hurai agama ni dekat mana? Dia mau ingat tak? Agama semua ni ada pada satu ayat. Dalam surah Al-Baqarah, Tuhan sebutnya itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tengok. Walakinnal birra man amana billah. Tengok tu. Tapi bir kebaikan siapa? Kebaikan tu ialah man amana billah. Orang yang beriman pada Allah. Ini rukuk iman dulu. Nah, wal yaumil akhir, orang beriman pada hari akhirat. Nah, wal malaikati, beriman pada malaikat. Wal kitab, nah, patut beriman pada kitab. Wan nabiyyi, beriman pada nabi. Wa atal mal, nah, patut orang atal mal, orang sedekah, orang molek ni orang beriman dulu. Rukun iman, rukun Islam semua dia buat. Rukun iman semua dia buat. Lepas tu rukun iman, rukun Islam pula. Tengok agama apa. Tuhan sebut dalam satu ayat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah. Tetapi albir, kebaikan itu ialah man amana billah. Ialah orang yang beriman pada Allah. Tengok. Nah, pertama mula-mula tu orang beriman dulu. Wa man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin, 5 kali. Ni rukun iman. Nah, percaya pada Allah, percaya pada Rasul semua ni tu. Nah, wa atal mal, ni orang malak albir. Wa atal mal. Nah, orang hak wi harta dia sedekah. Ala hubbihi, wi siapa? Orang malak. Dawil qurba. Nah, adik-beradik dia. Sebab tu sedekah pada adik-beradik, ada duit, kalau nak wi adik-beradik dulu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sudah, Nabi kata sadaqatun 'alal miskin sadaqah. Sedekah di atas orang miskin itu sedekah. Wa sadaqatun 'ala dzil qurba, dan sedekah di atas dzil qurba, di atas kaum kerabat, sadaqatun wasilah. Iaitu boleh sedekah dan boleh hubung silaturrahim. Dua boleh. Sebab tu wa atal mala 'ala hubbihi dzawil qurba. Orang yang kaum kerabat dekat. Nah, wal yatama, orang hak wi kepada anak yatim. Anak yatim supaya tu juga. Dan Nabi ta'ala wa kafilul yatim fil jannah. Aku dan anak yatim itu, orang cara anak yatim dalam syurga. Sebab itulah kena jaga. Nah, atal mar ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Nah, apa ni? Wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Wabna sabil, orang musafir, wasailin, dan orang yang tak ada kita minta apa semua, wa fir riqab, dan pada merdekakan hamba. Nah, semua ni tu ni orang yang malak ni. Nah, lepas tu pula apa lagi bir? Nah, albir lagi wa aqamas salah. Masuk rukun semaya. Wa aqamas salah wa ataz zakah. Lepas tu pula salat lagi wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Lepas tu masuk orang sempurna janji. Allah, kita tengoklah satu ayat ni memang agama duduk di satu ayat tu. Nah, kalau nak hurai gupah sungguh duduk di satu ayat tu sempurna. Nah, dalam satu ayat saat itu ialah cukup lengkap. Dia tanya apa agama? Nah, agama tu apa agama? Agama tu kalau kita tengok kok dalam takrif ulamanya iaitu wad'un ilahiyyun. Orang panggil wad'un rabbiyah atau peraturan, atau orang panggil perintah. Wad'un ilahiyyun, perintah Tuhan saikun, hak yang akan memimpin. Nah, pimpin bawa lidawil uqulis salimah, kepada orang hak yang punya akal, hak yang sejahtera, biikhtiarihim al-mahmud, dengan pilihan mereka itu yang dipuji. Dengan pilihan maknanya mereka tu pilih, tak ada paksa ke apa tu agama kan. Kalau kena paksa tak panggil agama, la ikrah fid din.
Agama ni tu tidak ada masalah. Nah, lepas tu dia pipin ke mana? Bawa agama ila ma fihi salahuhum, kepada bagai yang ada pada bagai ni salahum, kebaikan mereka itu fi dunyahum, di dunia, wa ukhrahum, dan akhirat. Dan di dunia dan di akhirat. Lah tu. Jadi alhamdulillah sementara ni dah. Minta fak-fak kita ni hak masuk minta share banyak dah. Hak tak ada share lagi tu minta share lah. Inilah orang panggil agama. Lepas tu baru Tuhan sebutnya. Nah, wal mufuna bi ahdihim. Hak tadi sepatu juga. Aufu bil uqud. Kerana banyak ayat Quran itu Tuhan sebut tentang masalah aufu bil uqud walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan Tuhan sebut pulanya, nah, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kerana apa? Kerana banyak nak tahu kata orang tu molek tak molek, duk ju masalah ya dia saat ni tu sempurna ke dak? Dah, orang amanah ke dak? Ya, orang ni. Nah, sebab tu sifat-sifat orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sebut qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntung orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang semaya tu khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling daripada benda-benda lagu. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang mereka itu buat memberikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang jaga apa ni aurah-aurah mereka itu. Lepas tu pula illa walladzina hum li furujihim hafizun illa ma malakat aymanuhum. Apa ni walladzina hum li furujihim hafizun. Lepas tu pula illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Tu hasbul lagi. Lepas tu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang sempurna jaga amanah. Tuhan sebut banyak ayat tentang masalah amanah ni. Kerana nak ukur orang tu molek tak molek, iaitu duduk di amanah. Sebab itulah kita sebagai orang Islam itu kena jaga amanah ni betul-betul lah. Ni tu albir. Lepas tu Tuhan sebut was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Dan orang sabar. Sabar tiga tempat. Wasabiruna fil ba'sa, ketika susah sabar. Karena sabar ni bagi min azmil umur. Sabar ni min azmil umur, daripada kerja besar. Orang saat ni tu nak tengok kata orang tu jaya tak berjaya, orang tu molek tak molek, tu sabar. Sebab tu ya bunai, ya bunai aqimis salah. Ada sebut dalam surah Luqman, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min azmil umur. Benda hak besar-besar, kerja besar, kerja hak perlu kita saat itu kena ada sabar ni. Karena hidup di atas dunia ni lah mana pun nak tak say kena ada ujian kita. Sebab itulah albir, kebaikan Tuhan sebut wa ta'awul bir, apa bir? Iaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa, dan takwa kepada Allah. Suruh kita pakat tolong di atas takwa. Nabi SAW sebut, Nabi kata, apa ni ada sebut su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Daripada bagai hak banyak menyebabkan banyak masuk syurga, ialah Nabi kata taqwallah, ialah takwa Tuhan. Wa husnul khuluqi, dan akhlak molek akhlak. Dua perkara hak menyebabkan masuk syurga. Orang masuk syurga banyak kerana orang ni tak masuk dengan amalan. Dia akan masuk dengan rahmah Allah, limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah orang saat itu bukan semua orang saat itu bukan rajin belaka tak. Tapi kalaulah orang saat itu akhlak molek, takwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia insya-Allah Tuhan akan buka jalan bagi dia. Lepas tu pula
Dia takut Tuhan, insya-Allah dia akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingatlah bahawa takwa ni dia dah benda yang kita orang panggil nak kena ada lah hati kita semua. Takwa takut Tuhan ni tak ada lah benda yang lebih ada daripada kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang takwa ni orang panggil, saya nak ayat pada muslimat bahawa takut Tuhan ni punca bagi semua kebaikan. Semua kebaikan saya duduk di takwa tu. Takwa sana. Jadi takwa tak kira dia nak gapo. Tuhan sebut ke kalau orang saat ni tu orang takwa ni, saya nak ibarat gini, supaya nak orang hak patuh pada ibu bapa. Orang hak patuh pada ibu bapa. Jadi orang hak takwa mula-mula nak ayat dia. Gapo takwa? Takwa ni orang panggil takut dan ada perasaan takut. Saya takutlah saya nak ayat. Bisa anak kita ngaji sekolah. Contohnya ngaji sekolah ni tempat dia duk ngaji tu. Supaya dalam kedai dalam bandar apa semua tu ada waris dia, ayah dia pun ada. Lepas tu pula waris dia banyak kat situ. Jadi dia ni tak say nak pergi buat benda yang jahat. Dia rasa nama nampak, nama ayah yang nampak, nama kakak yang nampak, nama abang yang nampak. Tapi kalau dia pergi duduk di bakok misal tempat tak ada ayah dia misal, jadi dia rasa sepengah tak ada nak takut. Tu orang panggil hak tu tak ada takwa. Hak takwa ni misalnya kita rasa tu nama dia nampak, waktu dia nampak ni dia nampak. Dan kita takut Tuhan sebab tu. Nama takut nama nama nampak. Nama nampak. Jadi kita nak buat maksiat, Tuhan nampak ni. Sebab tu orang panggil top kemoncok iman. Iaitu mocok orang hak molek. Orang takwa ni mocok dia nya ihsan. Sebab Nabi SAW sabda, mal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illa takun tarah fa innahu yara. Jadi bahasakan Tuhan nampak kita kan? Tuhan nampak kita. Dan kita sebab itulah dalam surah Luqman kan, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Mana apa? Tuhan kata tak ada sebesar biji sawi sekalipun dalam batu atau dalam langit atau dalam bumi, Tuhan akan ya'ti biha Allah. Tuhan akan bawa semua, Tuhan akan tunjuk, Tuhan akan kira semua. Dan benda tu tidak boleh sembunyi sekalipun. Kita nak tusuk daripada Allah tak boleh. Sebab tu bila ada takwa, mana kata kita saat itu yakin bahawa memang Tuhan nampak kita, dan kita yakin bahawa semua saat itu Tuhan akan kira. Wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bi dzatis sudur. Wa asirru, wahai manusia, wa asirru, mu nak tusuk-tusuk tak apa, tusuklah. Nak tusuk, wa asirru qaulakum, nak tusuk tak apa, tusuk. Kata kamu aw jaharu bih, tak nak terang, nak nampak. Innahu alimun bi dzatis sudur. Tuhan akan tahu. Nak tusuk tak leh kita ni. Nak tusuk tak leh. Tuhan tahu. Bila kita nak tusuk mana semua itu Tuhan tahu. Dan itulah saya ada ayat makna takwa ni, makna kita takut Tuhan. Jadi kita dak beringat seumur tu bagi takut Tuhan. Lepas tu orang yang bertakwa kepada Allah ialah orang yang dia ada orang takwa kepada Allah, makna kata orang yang supaya anak takut pada mak pak hal itu. Apabila anak saat itu dia turut belakang perintah, ayah yang suruh buat gotu dia buat, mak yang suruh dia buat, suruh beli pergi beli, suruh basuh, suruh gosok baju, suruh pergi beli barang, semua tak ke mak tak kasih. Jawabnya Allah Subhanahu Wa Taala pun supaya tu juga. Bila kita buat semua apa Tuhan suka, Tuhan kena, maka pada ketika tu Tuhan kasih.
Nah, tapi sebaliknya kalau kita saat itu hidup oleh celaka, contohnya tak turut apa diperintah Allah Subhanahu taala, Tuhan akan murka kepada kita. Tuhan sebut man yartadda minkum, nah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nah, kalau ada sebulan yang tak sah, Tuhan akan bangkit kaum yang Tuhan kasih pada mereka. Nah, siapa orang yang kasih? Hak Tuhan kasih pada mereka ialah orang yang turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia turut apa Tuhan suruh. Nah, dan kita dah ingat Allah banyak Tuhan sebut dalam Quran nak beruntung. Tuhan kata beruntung. Nak beruntung maksudnya nak jaya. Bila sebut beruntung mana jaya? Jaya mana? Jaya di dunia dan jaya di akhirat. Dua-dua. Nak jaya di dunia dan di akhirat. Supaya itulah ya, kerana Tuhan ni juruh duk rezeki semua. Kalau orang tu duduk molek juruh, Tuhan dah tengok. Bila Tuhan tengok, Tuhan akan kepada dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut pada Allah, Tuhan akan buka jalan kepada dia, lepas tu Tuhan akan rezeki pada dia. Ni orang kita setengah-setengah ni tak percaya Tuhan. Tak percaya kata demo semaya di setiap waktu di masjid, demo akan dapat rezeki. Demo tak percaya situ kadang-kadang. Sebab tu demo tak pergi. Demo tak percaya kata demo baca Quran setiap hari, Tuhan akan murah rezeki demo. Demo tak percaya kata demo sedekah contohnya, Tuhan akan murah rezeki. Demo tak percaya situ. Sebab tu bila tak percaya situ, jadi punca daripada kita tak percaya itulah kita saat itu kurang nak buat kebaikan. Sebab tu punca untuk kita nak buat kebaikan ialah kita kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada peliklah kalau Quran tu Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu berapa beratus tempat Tuhan sebut. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu. Ada Tuhan sebut tempat lain pula. Jadi sebut wahai orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab. Semua kita tengok. Tuhan lagi. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tuhan ayat syahadah. Kalau mu nak senang dah. Tuhan kata jangan makan arak. Jangan main judi, jangan ni. Jangan main judi, jangan main arak, jangan maruk, jangan apa. La'allakum tuflihun. Tuhan sebut wa fa'alul khair. Hendaklah buat kebaikan. La'allakum tuflihun. Kamu akan dapat kebaikan juga, akan beruntung. Kita duk cari beruntung belaka. Semua manusia ni Allah kaca duk buat kata bong naik bakok ada kadang. Nak apa? Nak beruntung, nak berjaya. Nak menaga berjaya. Lepas tu pula kadang-kadang saat ni tu siang. Ada setengah kita tak orang ke bukit pula. Naik ambil pohon menisai madu letak pohon tolak. Tinggi lesak. Siang mati, jatuh. Tapi tak. Kerana apa? Kerana mereka duk ingat kata nak beruntung. Lepas tu pula menaga pula. Menaga tu apa puluh kali jin. Menaga ni tukang menaga ke lain pula. Nak berjaya. Buka kedai situ, buka kedai sini. Setengah tu pula. Buka kedai ni tu, setengah ni tu siapa akan buka kedai? Ambil benda-benda haram pula. Kerana tak harap Tuhan. Kerana tak harap Tuhan. Duk kira kata kalau kita tak ada nampak seksi sikit pakai, tak ada jangok coteng sikit orang tak tengok, misal kedai kita orang tak masuk. Kerana kita tak percaya Tuhan dah tu. Kalau kita percaya Tuhan, kita turut hak Tuhan. Buat molek juruh, cuci bersih, insya-Allah Tuhan, orang akan masuk kedai kita sepatutnya juga. Orang ni kadang-kadang saat ni tu yang mikir kata kena tipu baru nak jaya. Kena tipu orang, kena makan benda haram baru nak jaya. Hak tu orang kafir fikir gitu. Kena kafir tak ada Tuhan. Topek dia tipu orang buat riba benda haram semua kaya tu hawi ya dia tak ada apa situ. Tapi kalau orang Islam Tuhan tak hawi dia. Duk main benda yang haram tapi kadang-kadang tu hawi jong dia style ya. Innallaha la yumli lidh-zalimi idza akhadahu lam yuflithu.
Orang zalim ni orang karut, Tuhan lepas lock dia sehari dua. Kemudian bila Tuhan nak tarik klik, Tuhan tarik tak ada nak kira apa dah, habis langsung senyap sekaligus. Nah, tu orang zalim. Sebab itulah kita ni terang kita percaya kepada Tuhan. Wahai muslimin muslimat, percayalah kepada Tuhan. Saya duk hurai makna iman ni dah Allah. Kita bukan makna kata kita beriman cukupnya tu dak percaya pada ada Tuhan, percaya pada malaikat, kata ada malaikat, percaya kata ada rasul, percaya kepada ada kitab, percaya pada hari qada qadar, percaya pada hari kiamat. Bukan maknalah itu saja. Makna dia yang sebenar percaya pada Tuhan iaitu kita percaya secara mesra dan kita yakin bahawa kalau kita turut perintah Allah, kita turut hidayat Tuhan, kita turut Quran, kita turut hadis, kita turut cara Nabi dan kita jauh daripada benda hak Tuhan larang, semua saat itu wakwi Tuhan, wakwi kita senang. Kita tak percaya situ dia jadi masalahnya. Kalau kita percaya situ, tentu kita akan, Tuhan akan wi kita saat ini percaya. Tapi sebab tak percaya, sebab kita tak percaya. Percayalah muslimin muslimat memang telah percaya Tuhan. Hei, hak duk wasa susah ni. Duk wasa sesak, duit tak ada, susah. Teragi sejik semua. Boleh sebulan, boleh setahun. Lepas Tuhan kau buka demo rezeki. Nah, kalaulah Tuhan tak buka, sebenarnya Tuhan tetap akan buka. Nah, tak usah duk. Kita kena yakin Tuhan buka juga demo. Yakin sebab Tuhan banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan supaya tu juga. Ni orang duk tipu orang, zalim kau orang, duk pula tak ada duk turut perintah Allah semaya kata, duk kata semaya pula, qada kata, semaya tunai kata, ikut dah. Lepas tu duk takabur dan sebagainya. Hak Tuhan benci, duk tunjuk-tunjuk orang semua, orang tu lom orang tu akan tak jaya. Sebab apa? Sebab Tuhan banyak. Tuhan banyak lagi. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tuhan banyak. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kita tunjuk ni ada setengah hak pakar tunjuk ya dah. Tunjuk kau orang nampak besar diri, nampak gapo. Semua tu innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tuhan tak suka orang hak takabur, orang hak besar diri, orang tunjuk kau orang. Terang kita duk baik hak Tuhan sungguh-sungguh. Duk juruh molek, semaya di masjid setiap waktu. Lepas tu pula pergi awal masjid masuk i'tikaf, wi salat jumpa assalamualaikum, suka dah, senyum ke demo. Lepas tu pula ada gapo ajak saya mari rumah minum air dah, jamu orang sikit banyak. Lepas tu ada gapo kita wi ke demo, ada orang jamu masjid, kita wi masjid. Ada yang minta sedekah, kita wi sedekah. Allah, dok baik tu tak Allah senang. Lepas tu Tuhan akan wi. Dan orang dok buat dok hidup baik jahat saat ni tu, Tuhan ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lah tu. Jadi orang berpaling pada Tuhan, tengok hidup Allah dak, hidup tak molek, nampak ada duit ada gapo tapi anak berih ada. Bini pula pergi tidur dengan demo kadang-kadang. Nampak molek situ, nampak molek sini, duit banyak habis zakat dah, tapi keluarga tak ada senang sikit, abuk susah dah nak kata gapo tak boleh ke anak. Benda-benda kinilah. Dah kita nak ayat tu susah kat ni tu bukan. Bukan semestinya kata sesak. Bukan mesti sesak, mesti tak ada duit. Sebab itulah siapa-siapa nak senang, maka carilah kesenangan dengan Allah. Seorang saat ni apabila dia molek dengan mak dia jong habis segala-galanya. Tuhan ni, Tuhan maha kaya. Tuhan kan maha kaya. Tuhan maha kaya. Apa ni? Innallaha huwal ghaniyul hamid wallahu huwal ghaniyul hamid. Tuhan maha kaya. Jadi kita duduk dengan Tuhan. Allah orang duduk dengan Tuhan ni dah. Orang percaya dengan Tuhan semuanya tenang hati dia. Tenang hati dia, tak usah sabuk ribut. Supaya orang duduk dengan mak pak tu. Kita duduk dengan mak kita, tak usah sabuk pak. Kalau masa kita budak-budak kita tak beli, tak bawa duit sekut pergi kedai dengan mak kita. Kerana kita percaya pada dia. Supaya tu juga terahlah dia percaya pada Allah. Bukan hanya percaya saja. Terahlah dia membuatlah kebaikan. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang tunjuk turut pertunjuk Allah,
Nah, kilah semaya masjid setiap waktu. Kalau kita ni kita rasa kita orang ni tak molek, tak berjuh, terah buat tengok. Insya-Allah Tuhan akan buka pintu luah kepada demo. Tuhan akan buka pintu luah kepada demo. Lepas tu pula, nah, Tuhan akan buka pintu rezeki. Hak mula-mula sekali hak Tuhan wi pada orang beriman, iaitu nah, Tuhan wi ketenangan. Anak ia nak jadi berjuruh. Ya sesak tak apa, tapi anak dia nak jadi juruh, keluarga jadi molek. Bini dia pun molek. Nah, lepas tu pula orang jiran dia jadi molek, dia jadi kotu. Nah, sebab apa? Sebab Tuhan sebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman wa tatma'innu qulubuhum, tenang hati-hati mereka itu bi dzikrillah, dengan ingat Tuhan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan ingat pada Allah tatma'innul qulub, tenang hati-hati mereka itu. Sebab itulah hak mula-mula sekali itu hawi bila kita beriman pada Allah, iaitu hati kita saat ni. Hati jadi tenang, hati jadi molek, hati sejuk dah. Lepas tu kita kata senang ke apa? Nah, senang saat ni senang hatilah. Hati saat itu kalau kita nak senang, nah, anak kita berjuruh, bini kita berjuruh. Sebab tu Nabi SAW sebut min sa'adatil insan, di antara kebahagiaan orang seorang manusia saat ni kan. Nah, al-baitul al-maskanul wasi', ada sebut rumah luas, ada sebut di antaranya lah. Lepas tu pula wal markab al-hani, iaitu kenderaan yang sedap. Nah, lepas tu wal jar, ada al-jayyid, lepas tu pula jiran molek, lepas tu wazaujah al-mar'atu salihah, lepas tu pula isteri yang baik. Bini hak molek. Jadi nak jadi molek ala mana kalau kita saat ni tak ada turut perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala masalah semua saat ni dak. Ya orang ni, ya orang panggil kalau timbul masalah dia saat ni tu, dia boleh pakai panahan dengan dua cara. Dengan dua cara ya. Pertama iaitu pakai panahan dengan sabar. Nah, pakai panahan dengan sabar. Dan yang keduanya, pakai panahan dengan masalah tu tak ada dia. Tapi masalah ni kita nak lari tak leh dalam dunia ni, sebab Tuhan buat manusia di atas dunia ni, iaitu tak ada buku apa kali. Tuhan buat orang di atas dunia saat itu, iaitu Tuhan nak uji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Tengok, Tuhan sebut, kami akan uji kamu dengan sesuatu pada ketakutan, kekurangan pada kesihatan tubuh dan kekurangan harta tubuh pada semua. Tuhan akan uji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan juga jadi ke kamu saat ni nak tahu hak mana yang mana di antara kamu orang yang lebih baik ni sebuah amal. Sebab itulah semua saat ni tu Tuhan nanti tengok kita. Nah, apa ni Tuhan nak uji kita. Nah, sebab tu nak lari tak lepas. Kalaulah tak ada sabar, wasbir ala ma asabak, maka tak ada sabar. Apa nak sabarlah no? Nak sabarlah no. Orang kita dok tengok orang tak ada turut Tuhan deh. Dok tengok wairum nak orang hitam mata kaca dah. Nak wayak kata apa ni hati dia sani wash. Orang panggil apa ni nafsu dia ni wahsyah. Wahsyah ni maknanya wunwai sangat. Teruk sangat. Nah. Tu. Teruk sangat. Jadi sebab itulah kita nak tengok kata tengok jejak kaki tak boleh, jadi kehidupan saat ni tu susah orang panggil, tak ada sanggup. Nah, tak serupa dengan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tengok orang turut perintah Allah, maka orang tu tenang, kita nampak Allah tak ada serabut ribut. Sebab tu demo, sebab tu juga demo nak senang dua kali tak? Demo nak senang dua kali juga. Nah, pertama senang hati. Nah, pertamanya senang hati. Yang kedua pula dia mau boleh sabar. Kalau dia mau sana itu tak leh nak apa ni dalam hati sana tak leh nak sabar. Tak tenang ke hati susah betul lah juga.
Sebab tu tua ciwat benar nak tunjuk kata senang atau tidak, bukan duduk di duduk di hati kita. Hati ni penting. Dan orang yang nak tenang sekalinya, kita tengok tak ada. Maka orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Turut itu kita tengok orang kauli ni orang bunuh diri banyak sekali di dunia ni. Lebih kurang dalam 10%. Maknanya 100 ke 10 ke atau 5% paling kurang 5-10%. Salah kata dah orang Jepun, orang Cina banyak orang bunuh diri. Muda-muda jangok-jangok comel-comel ni dah tak ada nikah, tak ada apa lagi. Ada masalah sikit bunuh diri dah. Orang yang paling tidak tenang dia kira kat duk rumah tepat negeri maju molek kereta tu dah belaka. Lepas tu hak bunuh diri, hak tak ada bunuh diri kau nak makan agak anak hari. Duk makan agak nak wihilai serabut makan agak habis tonton. Tak ada kerja apa juga kerana apa? Kerana nafsu tu akan marah lebih lagi. Inilah sebab itulah di antaranya kita hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sekadar tu dulu. Lepas tu kita nak buka soalan dah. Dan siapa yang ada soalan nak tanya saatnya, iaitu ada nombor situ, ada lagi. Dan nombor berterosak saat itu pun kui 092 5391778 ni. Dan insya-Allah hari ininya ni pukul insya-Allah sampai pukul 4 insya-Allah, kerana saya sendiri ni kita orang panggil ini kita puasa, tak ada gaduh apa dah. Kita tak ada nak buat apa dah. Lah tu. Jadi sebelum ada soalan daripada talian kita sananya, ada soalan mari dah sana itu ผู้หญิงที่อยู่ในอิดดะห์สามารถออกไปทำงานได้ไหม Orang ada dalam iddah saat ni boleh tak tubik pergi kerja. Jadi iddah hak tak boleh tubik ni iaitu walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Iddah hak tak boleh tubik ni iaitu orang duduk dalam iddah mati. Iddah mati nak pergi buat haji tak boleh, nak tubik pergi kerja pun tak boleh, melainkan darurah atau ada hajat lah. Tu pun hajat pun tak berlaku, bukan benda yang wajib lah kalau kira ke. Kalau berlaku sunat dengan wajib, maka supaya dari mau tanya nak pergi nawak orang ni sunat. Lepas tu dia iddah, duduk dalam iddah mati saat itu wajib, maka pada ketika tak boleh pergi kerana hak ni wajib, hak ni sunat. Jadi hak duduk dalam iddah mati, maka hak ni tak boleh dia nak keluar daripada rumah dia, dan tak boleh dia nak jangak. Lepas tu pula dia saat itu tak boleh nak minum ke apa semua, tak boleh. Kerana apa? Kerana takut orang Tino ni kadang-kadang ni tu bila nak orang masuk tanya ke apa, takut ke wayak bohong iddah saat ni. Sebab tu tak boleh. Kerana iddah saat ni tu kena 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari bila iddah mati. Ya tak kira iddah mati ni, tak kira setubuh tak setubuh ada iddah. Tak kira kata tidur ke tak tidur, kena ada iddah belaka. Tu. Yang kedua ada masalah nafkah ให้กับครอบครัวด้วยกับเงินมาจากทำงานที่ฮาราม hukum ยังไง? Adakah kita nafkah tu laki dia nafkah daripada harta yang haram? Harta yang haram itu hasbuk wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kita makan harta saat itu dengan cara yang batil, dengan benda yang batil. Maka adakah nafkah saat itu boleh? Jawabnya, kalaulah harta hak tok laki dia wi saat itu, hak pasal kasbun haram, orang panggil usaha haram lah, panggil usaha tu haram, bukan benda hak yang haram. Kalau benda hak haram saat itu laki gimek duit orang, maka pada ketika tu yajibur radduha wajib ila sahibiha, kena hatta tu tak boleh ambil tu, tak boleh ambil sudah. Adapun kasbun haram saat itu dia dapat dua witikan haram, maka tu orang panggil kalaulah hak capu dia duk kerja tu atik kerja kalang atik, maka tu boleh ambil. Dan kalau kasbun haram saat itu, usaha hak haram saat itu ada juga ada ulama kata tak boleh ambil. Tak boleh ambil.
Dan ada juga kata sebab masalah hak tu wala taziru waziratun wizra ukhra. Haram witikan ya duit hak ni tu ada apa? Nah, witikan sakninya. Sebab itulah dia klik sara bini dia pun ambil beli barang ke apa semua. Lah tu ada juga kata hak tu boleh. Cuma kau banyak kat ulama ni kata tak boleh lah. Tapi witikan sakni tu laki haram tu laki ya. Tapi kalaulah getah saat ni tu getah hak mik hak orang tu, maka tu tak boleh mik dah. Tak boleh beli, tak boleh apa. Tu kadang bukan getah tu dak haram saja. Duit tu pun haram dah. Duit tu zatian dia saat ni tu haram dah. Sebab tak boleh. Siapa ada nak tanya boleh 092 539 178 ni. Yang tiga kena hanti perundoi kontang sasana dai ramai. Boleh ke dok kita makan ne hak orang bukan Islam lah buat. Dia makan ne saat itu dia tak ada kira betul orang buat. Dia kira betul makan ne. Kalau makan ne saat itu haram sebab Tuhan sebut ke kulu min tayyibati ma razaqnakum. Dan dah sebut pula ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Barang tu kena halal. Sebab tu nak makan saat ni tu iaitu kena makan benda yang halal. Orang siap perung semua halal tu boleh. Sebab di atas dasar kata boleh saat ni lah. Malaikat benda saat ni tu pesing daging ke apa semua kena orang Islam boleh lah. Tu sebab tak boleh ke. Lah tu. Jadi maknanya nak makan saat ni supaya makan Islam hebat Thai waktu baik ni tu boleh makan lah. Ya kadang-kadang kedah saat ni tu supaya patakan apa semua tu bukan orang Islam masak. Tapi kakah semua saat ni tu halal semua. Maka pada ketika tu boleh makan. Dah tu. Habis suka tu. ผู้หญิงที่มาประจำเดือนจะอาบน้ำละหมาดได้ไหม orang tino hak uzur boleh ambil maya ke tak? Jawabnya harus boleh ambil wuduk. Dia nak tidur, dia ambil wuduk dulu dah. Lepas tu pula dia ambil wuduk lah, nak tidur dia ambil wuduk. Boleh, adalah hadis tapi saya tak ingat lafaz. Tapi ingatlah kata adalah hadis bahawa boleh orang yang haid, orang yang uzur saat ni tu iaitu boleh dia nak apa ni nak ambil wuduk. Dan orang berjunub supaya tu juga boleh ambil wuduk kan. Misalnya orang tu orang berjunub. Orang berjunub ni orang setubuh, orang tina. Lepas tu disunatkan, bahkan disunatkan sebelum daripada dia nak mandi saat sunat ambil wuduk. Kerana min adabi al-ghusl adab mandi saat itu mula-mula kita kena gata air ikut tempat seni-seni tenah-tenah lubang-lubang. Kemudian kita ambil wuduk, sudah ambil wuduk siap, maka kita jeruh. Maka apabila kita jeruh, cuci kata siap, maka cuci dah lah. Dan wuduk tak kena ambil semula dah. Tak kena ambil semula dah. Dan supaya tu juga kalau kita basuh cuci siap zakar kita bersunat sunat kita basuh zakar kan. Bila kita basuh sebab kemaluan orang tina basuh farak apa semua dah. Mohon maaf. Bila kita bila kita basuh siap semua dah. Maka kita jeruh tah pala niat. Nawaitu fardal ghusli, aku niat fardu mani. Atau nawaitul ghusla lil junub, iaitu aku niat mani kerana berjunub. Dan aku niat akad hadap sah, atau aku niat mengharukan solat, atau aku niat mani wajib. Niatlah apa-apa saja. Bila kita jeruh, kita tak ada ambil wuduk, sudah siap, maka pada ketika tu kita boleh mayah lalu dah, jangan kita sentuh zakat kita lah. Kerana Nabi SAW sebut, Nabi kata amma ana fa ahfi alayya thalatha hathayat, aku jeruh di atas aku 3 kali. Fa idza ana qad tahurt, maka tiba-tiba aku cuci dah. Mana apa qad tahurt? Mana supaya ambil wuduk lah, tak kena ambil wuduk. Okey, kerana dia akad dah. Yalah tu. Sebab tu di antaranya lah. Dan saya apa ni talia tak ada masuk lagi. Ada soalan ada soalan laginya. Ada orang tanya tentang masalah orang yang bubuh sai dah kis, bubuh jabir akcing ni duk hospital. Bubuh jabir akcing di hospital ni
Balah mana? Apa hukum? Jawabnya, orang hak buh jabe, orang hak buh jabe pasti. Nah, untuk bubuh air kecil saat itu je nak. Atau ada sai tali duk bubuh sokmo itu, anak air kecil duk buat sokmo. Supaya orang mari buat belah tam lukmat. Saya kena bakar bubuh juga. Semaya ni wajib kena semaya sokmo. Sebab Tuhan sebut, fa aqimus salah wa atuz zakah wa'tasimu billah. Jadi wajib kita kena semaya, dan Nabi SAW sudah salli qa'iman, hendaklah kamu kena semaya. Dalam kata diri, fa illam tastati' kata puasa fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambin. Maknanya wajib semaya semata, tak boleh kita tinggal sama sekali semaya. Bila wajib ada tali hubung dengan kis, dengan plastik jabe turun bawah, adakah kita saat ni tu wajib semaya? Jawab, kena wajib semaya. Pas nak ambil wuduk bila? Ambil wuduk kena tengok. Kalaulah kita tahu kata air kecil saat ni terputus, nah, dia berhenti ya apa, maka wajib kita kena buat. Lepas tu kita ambil wuduk, lepas tu kita semaya. Dengan syarat kita kena ambil wuduk selepas pada masuk waktu dulu. Nah lah tu. Lepas dari wuduk kita selalu dah kita semaya. Adapun kalau air kecil saat ni tak berhenti, hak ni lah ya boh kerana tak berhenti tu. Pas nak buat tu pula darurah campin. Nah, susahlah. Bila susah al-masyaqqah tajlibu taysir. Masyaqqah susah saat itu bawa jadi mudah. Jadi kalau duk tubik sama, hukumnya iaitu hukum silsil baul, iaitu hukum orang hak kecil duk tubik sama. Supaya istihadah, supaya hak kecil sama, maka orang ni nak kena tutup tudung, barak apa semua. Apabila masuk waktu kena ambil wuduk selalu. Kemudian kena semayah lalu. Dan semayah itu boleh fardu saja. Kalau semayah fardu zuhur, boleh zuhur saja. Dan masuk waktu asar kena buai basuh semula sapu, kemudian kena ambil wuduk semayah lalu. Tu dalam masalah silsil baul. Kalau tali duk berela tu air kecil duk turun ke mari, maka kalau hak tak putus, hendaklah ambil wuduk bagi tiap-tiap fardu lepas pada masuk waktu dan semaya selalu. Semaya selalu lepas ada wuduk. Lepas tu semaya lalu sah tak? Jawabnya salahuhu. Sahih, salatuhu sahihah. Semaya sah, tapi wajib i'adah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kena wajib i'adah. Sebab Al-Khatib Asy-Syirbini ada sebut, dia kata dalam Mu'nil Muhtaj, la tasihhu salatu mulaqin badanuhu, atau la tasihhu salatu mulaqin. Maknanya tak sah semaya hak bertemu. Dia sebut sini apa ni, la tasihhu salatu mulaqin ba'd libasih. Tak sah orang hak bertemu akan setengah pakaian dia saat itu, atau hubung mulaqin bertupung jumpa orang tali hubung gitulah. Atau kita baca ini, apa, la tasihhu salatu mulaqin ba'd libasih. Tak sah semaya orang yang dah berhubung atau berhubung temung setengah oleh setengah pakaiannya, au badanuh, atau tubuh dia najasatan, berhubung dengan najis. Tu. Atau baca ini ba'du badani, baca itu setengah tubuh dia berhubung ke benda tu najasatan akan najis. Wa illam yataharrak biharakatih, dan kalau tak gerak dengan gerak dia sekalipun, ya taqatarafi amamatihi tawilah, supaya dengan kai supaya hak panjang belakang gitu tepuh dengan tahi contohnya, au kamhi tawil, atau lengan dia hak panjang berhubung al muttasil binajasah, berhubung dengan najis. Tak sah tu li anna tinaban najasati, kerana jauhkan najis fi shalah dalam semaya syar'un lit ta'zim, atau syuri'a lit ta'zim, disyariatkan untuk membesarkan. Wa hadza yunafi, ini menafi. Sebab tu kena wajib i'adah. Tapi ada dalam mazhab Maliki, tak ada kena wajib i'adah. Sunat i'adah, sunat semaya semula. Dalam mazhab Syafi'i kena wajib qadha semulalah, qadha. I'adah mana bukan i'adah, apa qadha semula. Qadha semula. Kalau kering. Kalau kering ketika tu maka wajib i'adah. Kalau tak kering kau duk titik tak ada bukti juga, dah bawah tak buat,
maka kena qada semula pula lah. Ada pun mazhab Maliki tidak. Sebab tu ada setengah ulama kata kalaulah banyak hari berdoa tak agak nak qada, maka pada ketika tu dirukhsahlah. Dah, mana kita ambil dalam mazhab Maliki tu boleh. Nah, sebab dalam mazhab Maliki ada sebut dalam kitab iaitu Syarah Mukhtasar Khalil, dia kata wa in shalla biha, kalau seorang itu semaya dengan ajizan an izalatiha, tak mampu nak buat, fa innahu yu'idu shalah fil waqti daruri, maka sungguhnya dia molek kembali iadah. Iadah tu makna tak wajib. Kalau qada tu wajib. Mana kena wajib. Tak ada wajib qada dah. Wajib iadah, sunat iadah saja. Wa huwa fi dhuhrain ila al-isfirar, wa fil isya'ain ila al-fajr. Itulah saja. Hukum yang orang hak hubung tali saat itu wajib kena qada semula dalam mazhab Syafi'i. Kalau lah semaya banyak togok nak qada, turutlah mazhab Maliki. Ada setengah ulama kata tak apa. Lah tu. Kerana apa? Kerana tu hasbuk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Jadi boleh dah. Islam ni tak ada susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak suruh mereka benda mudah. Lah tu. Sebab tu boleh. Anak turut hak tu boleh. Lepas tu yang kedua ni iaitu ada masalah iaitu masalah orang panggil baru patoh ni. Baru patoh ni al-jabirah. Hak ni banyak ulama-ulama ada sebut lagi tak fiqh telah ittifaq kata disyariatkan sapuh air lah, sapuh dengan air di atas al-jabair, di atas balut. Ketika uzur daripada nak basuh, nak jiruh dengan air lah. Lah tu. Dan ketika tak boleh nak tayamum, kerana nak tayamum tak boleh kerana kena di atas anggota wudu, maka pada ketika tu kita sapuh sahaja di atas tu. Sebab ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ada sebut Nabi SAW sudah mandi betul ya bil jabirah. Siapa hak kena baruk kerana patah sana, Nabi kata bi ayyam saha alaiha, dengan bahawa dia kena sapuh di atasnya, sapuh sahaja. Dan ada sebut Nabi SAW, sahabat tanya ma asna bil jabair, nak buatlah dengan jabair itu jabirah. Nabi kata imsah alaiha, sapuh di atas tu lah. Dan kita kiaskan di atas ni supaya air garam dah. Ada air garam tu, sapuh di atas tu. Kerana apa? Kerana air garam saat itu. Cuma air garam saat itu, tempat air garam ni kita boleh buai dia. Kalau tak ada camping sangat, tak ada mudarat, kita boleh buai scotch tape saat itu. Lepas tu kita buah air lama bawah tu. Kalau tak boleh, maka pada ketika sapuh di atas tu ialah. Dikiaskan di atas jabair gitu ialah. Lepas tu kau semayalah tu. Lepas tu semaya sana sah. Tak ada kena qada ke apa dah lah. Kerana hak ni sabit dengan hadis, ada siap-siap dah. Lah tu. Ini dua masalah ni lah. Besar-besar insya-Allah. Dan ada yang mau tanya sini Raumi ban chau kuntima chau tang buri พื่อทำธุรกิจเราให้เขาเช่าได้ไหม Rokok ni dah ada yang mau tanya tadi apa hukum, ada apakah hukum rokok? Rokok ni pertama, kalau rokok kertas ni iaitu apa hak saya tahu baca lah surat orang buat kajian bahawa terbakar saat ni tu banyak kebakar ada juga kot nak ni pun kata celup agak. Bila celup agak, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tu ayat bila agak saat itu haram. Rijsun, benda tu najis, benda cuma haram. Maka fajtanibuhu, kena jauh tu saya kata. Maka haram. Yang kedua, rokok saat itu iaitu mudarat. Kerana orang dah tepek ramai kata jadi makring, jadi gapo tu banyak. Oleh hadis Nabi SAW sebut la darara wala dirar. Tak boleh ada mudarat, tak boleh. Yang tiganya iaitu rokok saat itu tak ada dapat manfaat apa-apa. Tak ada boleh ke apa? Habis bazir. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala tubadzir tabdzira."
innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Jangan bazir. Pokok bazir. 3 dah. Nah, yang keempat pula menyakiti, busuk. Menyakiti. Nah, bila menyakiti sana itu, maka tak boleh. Nah, sebab tu rokok ni ulama 99% menghukum ke haram. Adapun orang hak kata makruh dan sebagainya itu kerana dia mau tagih. Dia mau tagih, dia mau gapo gitulah. Tu suruh demo lah. Nah, dan orang ngaji agama tak oleh risau rokok kan apa? Karena rokok hak ni tu orang panggil benda hak cerak-cerak cacin dah kata. Benda tak ada manfaat. Nah, tengok masa sahabat dulu ke? Ada sebut ke? Wa yas'alunal khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa ithmuhuma akbar apa ni? Wa yas'alunal khamri wal maisir. Nah, qul fihima ismun apa ni? Ismun kabir. Nah, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Nah, iaitu ada sebutnya iaitu jadi kita kena ingat situlah Tuhan sebut. Jadi mereka tanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mohon maaf tadi dah. Wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tekoh tu ada sahabat ke yang berhenti ada berhenti. Nah, Tuhan tu ayat ni kata arahan itu ada dosa tak ada manfaat tak, ada setengah itu. Nah, berhenti atik. Nah, waktu wa atik kerana dia ingat atau ada manfaat, ada kok. Akhir sekali Tuhan turun innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Tu bakal berhenti belaka. Sebab itulah dah kita ni. Lepas tu kita buka rumah sewa. Lepas tu pula demo nak pergi buat benda haram. Benda haram saat ni. Nah, demo nak buat benda haram adakah boleh kita saat ni tu sewa dia. Benda ni bila kita sewa dah dia lah. Lepas tu bila kita sewa dah dia, maka pada ketika tu kita nampak dia dah buat benda haram. Maka pada ketika tu benda wajib kita kena buatnya iaitu Nabi SAW sabda, man ra'a minkum munkaran, siapa hak nampak di antara kamu benda mungkar, falyughayyir biyadihi, dan hendaklah teguh dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani kena qoyak, fa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Kalau tak boleh kau oleh hati. Lepas tu seguh. Kita lari dah ikut dia benda tu. Dah tu. Dan ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kena sungguh teguh benda munkar. Dah itulah. Tu nak ayat lebih kurangnya. Salam khabar ผมนั่งรถไฟไปกรุงเทพแล้วผมจะละหมาดใช้ทิศตะวันตกยังไง kita duduk naik kereta api, lepas tu kita nak pakar nak duduk lek jatuh lek mana? Lek jatuh saat ni tu kita tengoklah. Kita kena tengok. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita kena hadap pada kiblat, dan syarat rukun di antara rukunnya kena ittijah al kiblah. Itu kena hadap pada kiblat, istiqbal al kiblah. Kena hadap pada kiblat. Sebab tu kita kena semaya hadap kiblat. Kalau kita letak tepi, kita kena tekoh yang duk pergi sana itu, kita cari kiblat dulu. Kita semaya. Lepas tu nak lekok ke lain pada tu tak apa. Lah tu caranya lebih kurang. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Jadi sebab tu ya, tapi hak mula-mula kita nak semaya fardu harinya, malaikat tak ada dah. Tak ada jalan langsung dah. Maka pada ketika tu kita buat apa kita mampulah. Nabi kata, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Bila aku suruh satu benda, maka buatlah apa mampu. Dan Tuhan sebut fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kita buat apa kita mampu. Lah tu. Apakah hukum orang fangkim tikan? Fangkim saat itu mana tahu seribu anak
tak sewi beranak. Maknanya dia bubuh jagung tak sewi beranak. Boleh ke tak? Nah, tak sewi beranak sani. Jawabnya kalaulah bubuh jagung menyebabkan putus langsung, orang panggil qat'un nasal, putus nasal, maka pada ketika itu haram, tak boleh. Kerana apa? Kerana belawai dengan tujuan nikah. Dan Nabi SAW sabda tazawwajun al-walud wal-wadud. Suruh nikah orang beranak banyak. Fa inni mukaththirun bikum yaumal qiyamah. Aku bangga dengan kamu di hari kiamat. Jadi di antara tujuan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadi nak ada zuriat. Apa tak ada zuriat? Sebab tu nak ada zuriat. Jadi menyalahi kalau menyebabkan putus nasal, maka pada tiga haram. Yang kedua, kalau torak haram. Yang tiga, kalaulah ada suami tak benar, maka haram. Sebab tu tak boleh. Dan biasa kau hak fakim saat itu torak. Dan hak fakim saat itu tak oleh. Nah, ya hak makan ubat. Makan ubat ni kalau mengikut ya tak putus. Tapi kalau torak tak boleh. Kalau tak ada torak kalau makan ubat tak apa. Tapi kena setuju pada suami. Lepas tu pula hak bomo nek 6. Saya di bomo dia nek 6 kata makan hak nak malam. Hak tu molek kali dia kata. Nak tidur dengan tu lelaki maka makan. Maka hak tu tak apa. Nah, dan cara hak Islamnya iaitu hak tu hasbuk wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Orang panggil tanzim. Tanzim maknanya maknanya kita atur anak kita nak wingi 3 tahun sore, 4 tahun sore, 4 tahun sore contohnya. Walahna iaitu turut hak Tuhan ayat. Tuhan sebut wal walidat yurda'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma maradha'ah. Jadi orang yang nak menyusu 2 tahun sempurna. Lepas tu Tuhan sebut hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa fisaluhu fi amain. Maknanya menyusu 2 tahun. Pahala menyusu 2 tahun ni ngandung 9 bulan sekali dengan nifah apa semua 3 tahun. Jadi 3 tahun sore. 3 tahun sore sana itu kerana apa? Kerana orang menyusu anak dia dengan susu dada dia akan bipak mutluk. Jadi buat tak lekat anak wallahu alam lah. Tapi itu kerja Tuhan belaka. Tuhan nak lekat apa tu lah. Tapi serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu cara yang lebih baik. Dan cara lagi untuk nak jauh kepada dapat anak itu nak ingat iaitu uzlah. Uzlah ni pun harus iaitu muntah di luar atau buang luar istilah orang panggil. Tak apa juga hak tu. Lah tu. Yang dua, adakah betul bini tua tolak utung? Adakah betul cerai bini tua tolak utung? Boleh ke tak? Ya asal gini dah. Tolak ni tak kira bini tua, bini muda semua tolak utung belaka. Kerana apa boleh kata tolak utung? Kerana Nabi SAW sabda, abghadul halal 'indallahi at-talaq. Perkara yang paling Tuhan murih ni ialah at-talaq. Perkara hak halal hak Tuhan murih ialah at-talaq. Talak. Bila talak ni Tuhan murih, mana talak? Mana talak utang lakalah tu kerana duduk sekali ni berutang. Fa innahunna yatina bil mal. Orang tina ni akan bawa harta. Sebab tu anak seperti tu juga. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Semua saat ni tu tolak utang belaka tu. Tak kira cerah hak nombor 1, tak kira cerah hak nombor 2. Kerana tolak ni lah Tuhan murih ke? Tuhan murih. Bila Tuhan murih, maka pada ketika tu makna kata tolak utang belaka. Tak ada kira kata tolak bini tua dak lah. Dah biasa kat bini tua ni gini, kaedahnya bini tua ni, orang panggil bini tua ni bini hak sekali. Bila bini hak sekali mari sekali dengan dia, biasa kat dia kasih, dia serah sungguh. Dia tak boleh banding dah lah. Tengok Nabi kita SAW masih sebut Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kerana bini pertama ni orang panggil ram tuk ram suk. Dia sekali sungguh. Bila sekali sungguh saat itu, bila tolak bini tua ni, orang tua kata tolak utung. Maksud tolak utung ni memang tolak utung sungguh lah. Kerana apa? Kerana kena bagi saka lagi, kena bagi harta lagi, masalah anak lagi, susah benar lah. Sebab tu tak ada pedah perkara ni, tak usah tolak lah. Tu
Yang tidak adakah kelebihan orang mati dalam Jumaat? Mati malam Jumaat? Ada kelebihan orang mati malam Jumaat. Kerana hari Jumaat ni ialah sayyidul ayyam. Iaitu sebaik-baik hari. Dan kiamat akan berlaku hari Jumaat. Dan kiamat hari Jumaat ni hari Tuhan sebut. Tuhan sebut dua ya. Hari Khamis ada sebut, Senin ada sebut. Tuhan sebut hari Sabtu hari Jumaat. Yaum Sabtu saat itu Tuhan sebut juga. Hari Jumaat Tuhan sebut ya alladzina amanu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hari Jumaat Tuhan sebut. Sebab tu hari mulia dan ada hadis saya tak ingat lafaz, mohon maaf, tapi ada sebut bahawa diringankan, akan tidak ditanya orang hak mati malam Jumaat, akan tidak disoalkan, dipersoalkan. Orang hak mati malam Jumaat. Maka ada kelebihan orang hak mati malam Jumaat insya-Allah. Ni dia kata lagi apa lagi ni? Salamkah babo aunam lamat niat dai kibab. Ambil wuduk ni niatlah no. Pertama dengan molek kat ni nak kubur dia kata dah. Nak kubur ni tu. Pertama aku niat berwuduk. Yang dua aku niat mengharuskan solah. Yang tiga aku niat akad hadas asghar, hadas kecil. Semua tak ni yuk. Atau aku niat bahasa Melayu, aku niat ambil air semayat. Tak apa. Pak niat boleh. InsyaAllah. Salam bapa wela rau lamatแล้วฝนตกหนักจนเราตักเบรและอ่านฟาติฮะห์เราไม่ได้ยินเลยถามว่าละหมาดเราsahไหมorang panggil tu pada hukman dia dengar dah. Karena apa dia tak dengar kerana ya bukan syarat kena dengar, ya syarat kena dengar di telinga kita. Sorot tarat tu isma' maknanya kita boleh dengar dah. Kita baca tu kalau sorot tarat tu ya dengar dah. Maka pada ketika tu tak apa dah lah. Sah dah semaya kita. Syarat baca Fatihah saat itu kena isma' nafsih, kena memperdengarkan diri dia. Jangan baca gerak mulut saja. Dok pak itu tak boleh. Kena bunyi suara ya alhamdulillahirabbil alamin. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyi suara sahabat dia baca belakang. Dan sahabat bunyi Nabi baca suara koh-koh. Sebab tu mau kita duduk bunyi derah doa alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Tu derah telajak. Tapi sahabat tu dengar. Sampai kan Nabi di satu ketika Nabi tanya baca ke tak? Sudah semaya. Baca ke tak tadi ya? Karena tak bunyi baca. Ni kena bunyi suara koh-koh tu. Bukan derah doa. Adalah boleh kurang. Apakah ya เป็นโรคไตแล้วหมอบอกว่าถ้าเปลี่ยนไตโอกาสหายจะทราบว่าเราเปลี่ยนไตได้ไหม boleh ke tak kita tukar tai saat ni? Boleh. Cuma dengan syarat tu banyak. Syaratnya orang haji nak uwi saat ni tu kena sihat. Syarat yang dua pula dia nak uwi saat ni tu pula kena banyaklah syarat-syarat dia tu banyaklah. Kalau dia jam wi gak boleh lah. Tai ni ada dua, kita tak lakasa dah pakasa ya. Tapi boleh dah. Ulama menghukumkan boleh lah tapi dengan syarat. Dengan syarat tu banyaklah. Syarat kena apa ni fun tua apa tu kau ni jangan dalam torak masa depan apa tu pula kena tuai gagah sihat banyak. Yogi kau tu tu pula kena tuai jam, kena tuai gapo banyak. Satu. Tadi kalau nak tukar ni tu kau biasa kau orang ambil curi ke apa tak boleh lah tu. Memang pergi curi orang lain bunuh orang kadang-kadang tu tak boleh. Tu dosa besar pula tu bunuh orang ambil tai kadang-kadang. Sebab tu ada syarat banyak. Lama kata boleh tu syarat banyak dan siapa-siapa nak ganti tai saat ni tu kena pergi cari tok guru lah tengok syarat-syarat dulu. Kita nak baca tengok dulu. Zakat ให้กับคนที่มาละหมาดฮะยัตถือว่าเป็น zakat ไหม zakat saat ni wi kepada orang mari mayah hajat dah kau boleh. Zakat ni boleh lapar boleh wi. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Lapar tu tak kira pergi mayah hajat tak mayah hajat pun. Kalaulah orang mari hajat saat itu fuqara maka boleh kita wi. Kalaulah orang mari hajat tu masakin boleh kita wi. Adapun kalaulah orang mari hajat saat itu tak ada dok dalam gulungan yang kita sebut saat ni
Mayah jak pakaat boleh wi zakat kepada dia kerana bukan asnaf. Nah. Bapa ko doa rezeki, doa rezeki saat ni tu kena dua kali rezeki banyak. Nah, jamilah ni kita nak ayatnya iaitu nak wi rezeki murah buat dua kali. Pertamanya iaitu takut Tuhan. Sebab Tuhan sebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut Tuhan, Tuhan akan buka jalan dan Tuhan akan rezeki pada dia. Yang kedua, orang nak murah rezeki saat itu kena sedekah. Nabi SAW, Nabi sebut, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Tidak kurang harta orang hak tidak kurang harta kerana sedekah. Yang tiga pula kena doa sebab Nabi SAW sebut yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil lail yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu Tuhan akan turun mana Tuhan rahmah Tuhan malaikat Tuhan turun pada langit pertama pada ketika ada suluh akhir malam, suluh selail akhiri. Nah, suan sam hak sebelah akhir. Nah, fayaqulu maka Tuhan kata, "Man yad'uni, siapa berdoa pada aku?" Nah, fa astajibalah, maka aku terima. "Man yas'alni, siapa minta aku?" Bacalah tu apa? "Fa u'tih, maka aku kawi. Wa man yastaghfirni fa aghfirlah." Jadi Tuhan ayat diri dah, kalau orang berdoa maka aku wi. Sebab tu kita berdoa lah. Nah, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nah, dan Tuhan sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang tanya Nabi kata, tentang aku, jawablah fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doa apabila orang berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah terima suruhanku. Wal yu'minu bi, ada percaya pada aku. La'allahum yarshudun. Lah tu Tuhan sebut. Sebab tu jamilah ni kita nak ayatnya iaitu kena buat 3 kali lepas tu doa. Doa lah no. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'a. Yang tu tak pada. Rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa amalan salihan mutakabbalan ya rabbal alamin. Tapi yang penting kalau tak doa pun tak apa, sedekah. Kalau tak doa pun tak apa, takut Tuhan kawi juga. Dah tu. Assalamualaikum baba ya sa wa lamat hajat welanai dai bang. Semaya hajat saat itu jangan semaya waktu tahrim. Waktu tahrim iaitu ketika matahari dah betul sing. Waktu tahrim. Yang kedua pula waktu tahrim iaitu lepas asar. Yang tiga pula waktu tahrim lepas subuh. Selain daripada tu boleh semaya belaka. Tapi waktu mana yang paling molek sekali ialah late malam. Sebab apa late malam? Sebab Nabi SAW sabda, Nabi tu wa'lam anna syarafal mu'min, bahasa kemuliaan mukmin itu qiyamul lail, iaitu maya malam. Dan Nabi SAW sabda, Nabi kata alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus salihin. Qiyamul lail saat itu ialah benda orang soleh buat. Jadi kita kena buat benda tu. Sebab tu maya hak paling molek sekali iaitu semaya malam, baca doa lek malam. Alah tu. Rautan perakan sangkum dai mai. Perakan sangkum saat itu kena tengok. Kena tengok. Nah, iaitu kalau perakan barisat, perakan hak ribhiyah, hak untung yang namanya untung, maka hak tu ada gharar, ada tipu. Atau ada ghush, ada tipu. Karena boleh ada tipu, karena suruh kita bayar, kita tak tahu kali, kata kita nak jadi tak capai apa semua tak ada tahu. Dan apa tu pula kita saat itu pula bui nyok ni boleh banyak, maka itu tak boleh juga, itu judi. Sebab itulah bila judi innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Dan apabila ada gharar tipu, man ghasyana falaysa minna, siapa tipu kami maka bukan di antara kami. Sebab tu perakan sakom saat itu kalau kena tengok dululah, kalau hak ribhiyah bukan hak kerajaan maka hak tu tak boleh. Adapun ada ulama sebut kalau hak kerajaan dan untuk nak dan duit saat itu boleh klik semualah, dan kerajaan saat itu untuk nak meringankan beban rakyat, maka waktu tu mimbabil muasa. Ada setengah ulama kata tak apa. Kerana apa? Kerana
kerajaan ni biasalah dia kena tolong rakyat. Dia wajib tanggungjawab dia kena tolong rakyat. Ada pun prakasaka mau kita rawat tepi jalan semua, ada buka mau kita semua, maka itu tak boleh. Jawabnya haram. Kerana apa? Kerana benda tu saat itu iaitu benda yang dah kita hidup bayar, ganti bayar apa? Dah bayar kerana apa? Lepas tu pula kena boleh kita kenal apa. Lepas tu pula kalau kita tak ada capai apa, dia boleh duit tu langsung. Jadi benda-benda gitu tu ada gharar. Dah ada tipu, dah apa sebab tu tak boleh. Wala membaca bacaan ayat doa aradi bapa. Dah. Doa saat ni. Nah, boleh kita nak berdoa dengan doa mana-mana tu boleh. Bila kita saat ni tu uzur tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau ayat Quran, kita nak berdoa ayat Quran kena niat zikir. Supaya kita nak kata Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kita nak berdoa nak naik mutu. Kita nak niat zikir. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh. Nah, kita kena niat zikir hak tu. Ada pun kita nak baca Quran betul-betul tu tak leh. Nak baca Quran betul-betul. Malaikat ada mutaakhir Syafi'iyah, ada sebut lagi tak fiqhul manhaji, ada sebut kita mu'tamad fil fiqh Syafi'i. Hak baru-baru ni lah ulama belakang-belakang ni menghukumkan orang uzur kalau nak mengajar, nak mengaji harus baca Quran. Itu sahaja. Nah. Salam kasih tamu adian Ramadan. ที่ผ่านมาไม่ได้ปอสอเนื่องจากท้องอยู่และช่วงนั้นกำลังแพ้ท้องอย่างหนักเราต้องปอสอชุดไหมnah jadi bun kena qada kedak nah bila puasa ni tak leh nak puasa maka nah karena sakit karena gapo sakninya kena qada dak jawabnya wajib kena qada faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah Tuhan kata maka siapa di antara kamu sakit karena tak sakit lemah apa lelah dan halah bagi sakit semua tu maka fa iddatun min ayyamin ukhra maka kena qada hari yang lain pula wajib kena qada. Cuma ada ulama khilaf kalau kita perut besar kita mengandung lepas tu pula kerana takut ke budak bukan kerana kita maka pada ketika tu kena bayar fidyah secupak sehari kita berhenti kalau sebulan 30 cupak kalau kerana anak bukan kerana kita kalau kerana kita sendiri maka tak kena bayar secara tu lah seperti juga orang menyusu kalau kerana takut ada takut ada susu maka pada ketika tu kena bayar fidyah 1 cupak sehari. Secupa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lah tu. Nah. บาบจะถามว่ามีคนว่าเราจะอ่านดุบาบถ้ามีคนว่าเราจะอ่านดุอาอะไรคะเพื่อให้เราใจเย็นไม่โต้ตอบกลับค่ะnah dua kali untuk kita tak sewi kita tutup. Pertamanya wasbir ala ma asabak kena sabar ni min azmil umur daripada benda besar. Benda baik, benda molek, benda orang besar nabi-nabi buat kerja sabar. Wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's. Sebab tu kena sabar. Yang keduanya iaitu kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita berdoa tak sewi kita anak kita sabar anak kita apa iaitu kita berdoa waj'alna minas sabirin contohnya atau kita ambil wuduk tak apa semaya 2 rakaat dah tu dan kita berdoa apa ni orang panggil minta doa minta Tuhan tenangkan hati kita Allah merzuqni tama'ninata was sakinata. Ya Allah rezeki kami tama'ninah dan sakinah waj'al qulubana qalban baca doa ni Allahumma inni as'aluka qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Baca doa tak apa hati yang khusyuk hati yang molek lembut. Assalamualaikum, apa hukum perubatan dengan ubat najis atau makan ubat daripada haram sekadar mana?
Benda hak najis ni tak boleh. Sebab apa? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Bagi hak haram tak boleh. Tak boleh bagi hak haram. Nah, benda-benda hak haram, benda gapo tak boleh. Benda najis, benda gapo, benda cemar. Nah, lepas tu nak pubat ni wajib Nabi tu tadawu harus pubat ni. Tadawu suruh pubat. Lepas tu pula boleh pubat lagi. Kalau tak ada hak lain, contohnya campin sebuah vaksin, contohnya lah. Ada setengah ulama kata kerana darurah. Dan yang kedua kerana istihalah, mana wak dia jadi habis asam. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Ada fa innallahu rahim. Jadi kalau campin tak apa, darurah tubihul mahzurah. Boleh. Nah, bila darurah. Pas sekadar mana? Kita tengok diri kita lah, kata kita campin sekadar mana. Lah tu. Kalau ada ubat lain, maka tak boleh. Haram lalu dah. Sami cairon au tacai mi doa hai sami dikun mai. Hak ni kena wa ayat awal dah. Wa ayat awal lah no. Iaitu wa ayasin. Ayasin wa no. Baca yasin seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca siu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siu si ayat 83 ayat 83 kali. Capung dengan bismillah jadi 84 kali. Baca pula 6 surah banyak-banyak. Maka siu masuk le ayat tu insya-Allah wituk laki makan insya-Allah hingga. Buat insya-Allah. Tam prakan ชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีและประกันรถชั้นหนึ่งได้ไหม Prakan rut canang ni supaya tu juga tak ada campin, tak boleh juga. Kerana prakan saat ni tu ia ada gharar, ia ada gush dan ia ada ambil istiqlal, ambil peluang bagi. Maka tak boleh dah. Tak boleh prakan canang supaya tu juga mai campin hak tu. Kerana kita nak tahu mana kata kita nak campin hak tu kan ni tak ada. Kita serah Tuhan insya-Allah. Hak ni tak boleh dah. Saya dah jawab banyak kali dah lah. Bapa prakan porobo tham dai mai porobo hak ni tu campin dah. Dah campin tak apa. Darurat tubihul mahdhurat. Tu kita tak bayar, tak bayar sih, tak bayar sih. Jazakumullahu khairan. Haitan min sukapap khang rang lai mi ayu insyaallah dah. Terima kasihlah. Bapa mi doa สำหรับผู้หญิงอารมณ์เสียง่ายก่อนที่จะมามินไม่ Allah. Dah. Zikir banyak. Zikir ingat Tuhan banyak jadi arum molek. Sebab Tuhan sebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nak ingat Tuhan semua apa? Tenang hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan ingat Tuhan itu tenang hati? Mesti. Tenang hati. Sebab tu ingat Tuhan banyak insya-Allah. Siapa-siapa ingat Tuhan banyak, maka orang itu akan tenang hati, akan tak jadi arum sia. Lepas tu nak ingat Tuhan lah no. Tuhan sebut qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Ingat Tuhan, lepas tu semaya tu ingat Tuhan dah. Bila semaya ingat Tuhan. Jadi ingat Tuhan, zikir semua, ingat Tuhan semua, maka pada tikul insya-Allah Tuhan akan buka dia dan witness dia, jadi dia telembut hati apa semua. Dan banyak itulah dah gini, alhamdulillah dah kita dah sampai dah pukul 4 dah. Jadi alhamdulillah terima kasih semua dan saya mohonlah orang masuk saat itu kalau tak ada kod like kod titam, ni kod like kod titam dah untuk We Al Huda channel, we banyak dah orang titam. Yang kedua pula kalau nak khairat contohnya, maka silakan hubungi sila masuk dah khairat kepada channel Al Huda yang mana kita masih perlu lagi dah, iaitu 347094229. Dan kita buh baci babasuh ni tak ada buku kapal kerana tak ada baci lain nak dibuka tak boleh dah. Jadi insya-Allah fok kami ni amanah insya-Allah. Lepas tu pula dah itulah saja di hari ini. Semoga dan selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa Ashura dan selamat semoga Allah Taala ampun dosa tahun telah lepas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.